Makna daripada hadis tadi ni, daripada Sayyiduna Ikrimah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai bapa saudaraku, apakah suka untuk aku memberi kurnia? Aku beri hadiah istimewa, aku ajak 10 macam keistimewaan yang mana jika engkau membuatnya, dihapuskan Allah bagi engkau 10 macam dosa, baik yang terdahulu maupun yang terkemudian, yang lama maupun yang baru, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang terang. 10 macam keistimewaan itu ialah, hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat, pada setiap rakaat membaca Fatihah dan 1 surah daripada ayat Al-Quran. Setelah selesai daripada membaca rakaat pertama dan engkau dalam keadaan berdiri, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan engkau maha besar, sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rukuk, dan dalam rukuk engkau baca lagi kalimah tasbih tadi 10 kali. Kemudian engkau angkatlah kepala daripada rukuk dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian angkatlah kepala daripada sujud, duduk di antara 2 sujud dan bacalah kalimah tasbih itu 10 kali. Kemudian engkau sujud kembali dan bacalah tasbih 10 kali. Kemudian angkatlah kepala daripada sujud, duduk istirahat sebelum berdiri untuk rakaat selanjutnya dan bacalah kalimah tasbih 10 kali. Seluruh kalimah tasbih itu dibaca 75 kali pada setiap rakaat, dan kerjakanlah di dalam 4 rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukan pada setiap kali Jumaat. Kalau tidak mampu, lakukanlah sebulan sekali, dan jika tidak mampu, lakukanlah setahun sekali, dan jika tidak mampu, lakukanlah seumur hidupmu sekali. Hadis riwayat Imam Abi Dawud. Tu dia. Baca hadis pun panjang dah, masa nak buat pakai dak aku. Dengar hadis tu pun dengan duk baca zikir had ni 10 kali, 15 kali, 10 tahun tu, payah kira lagu ni panjang ah. Payah. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, ini di antara amalan yang mana walaupun bagi kita agak susah ataupun bagi kita agak panjang, tapi kelebihan dia sangat besar. Sebab tu kalau kita tengok dalam keterangan, perintah supaya bertasbih kepada Allah ni disebut dalam beberapa tempat Al-Quran, termasuk penentuan waktunya iaitu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maka amat rugi sekiranya manusia yang tak mengingati Allah, tak tasbih kepada Allah, sedangkan langit, bumi dan segala isi di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya tasbih memuji Allah Ta'ala. Cuma manusia je yang tak dapat mengerti dan memahami tasbih mereka itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-44, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit dan 7 bumi dan langit yang 7 dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih kepada Allah, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Dan memang benda ni adalah benda yang kita tak nampak je dan kita tak tahu. Ada banyak hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan makhluk ni yang kita duk tengok kata dia ni hitat
tak hidup, dia ni tak ada apa, dia ni duk kerah tang tu, dia ni menatang, dia ni tak ada guna. Depa ni semua ni makhluk Tuhan ni pun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita tak dengar. Ada banyak sungguh riwayat yang cerita. Di antaranya, tuan-tuan mati Allah sekalian, bab natang, bab batu, bab apa semua ni boleh cakap macam-macam, hatta menjadi di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi nak naik ke Gua Hira sebelum dilantik menjadi rasul. Di antara dalam kitab-kitab menyebutkan ketika mana Nabi naik pergi ke Gua Hira tu akan ada ni satu lagi, Ghar Hira. Ghar ni gua. Kahfi pun gua juga. Ghar Kahfi contoh dalam hijrah Nabi, duduk dalam Ghar Thur. Dalam Quran jelas, fil ghari, disebutkan dalam Quran yang mana ada dua orang duduk dalam ghar, duduk dalam gua, yang mana dua orang duduk dalam tu, seorangnya berkata la tahzan innallaha ma'ana, jangan berasa takut. Qul li sahibihi, seorang Nabi ni berkata kepada sahibihi, yakni kepada sahabatnya, la tahzan innallaha la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu berasa, la takhaf innallaha ma'ana, jangan kamu berasa takut, jangan kamu berasa sedih, jangan kamu berasa risau, Allah bersama dengan kita. Ayat tu Ghar sebut perkataan Ghar. Pasal apa? Ghar telah gua, Kahfi pun gua. Baru ni tajuk Kahfi hingang. Yang best tu haduk tahan ni. Oh tak boleh ni, kita kena tahan ni Kahfi ni, lagu ni. Haduk belum tahan tu pun. Hari Jumaat haram tak baca pun surah Kahfi tu. hari ni hari Jumaat ni haram dia tak baca pun surah Kahfi tu. Haduk puluh nak tahan sangat ni. Tak apalah tahan ke tak tahan ke, biar kita buat satu benda tu dengan ilmu, bukan saya dulu tak pernah kata kat dia ni isu ni. Duk pergi kata kat tok guru, duk pergi kata kat ustaz, tak apalah. Bukan masalahnya apa, tak satu fikrah, tak sefahaman, tak menjadi tiket untuk kita jadi kurang ajar dan lok-lak pada orang lain. Tak boleh. Saya tak puas hati dengan Mak Imam. Takkan disebabkan kerana saya mengajar di sini dan saya ni berasa saya kemah ni, saya boleh kata kat Mak Imam lagu tu. Tak boleh. Mereka nak kata apa? Aku tok guru, aku mengajar. Mereka nak murid, mereka kena dengar kata aku nak kata apa-apa aku suka tu. Dah, itu bukan tiket untuk kita kata ke orang. Itu bukan tiket untuk kita nak pandang hina ke orang. Sebab tu bila ada kes kata kat tok guru nu, kata tok guru ni, sebelum tu tak pernah kata pun. Bila tanya apa siapa hidup mengata kat orang sekarang kat tok guru sekarang. Dah dulu aku tak pernah kata apa kat dia. Dulu aku pun dengar ceramah dia. Tapi dia kata ni dekat aku yang aku cukup kagum dia ni. Dia pergi sentuh dia ni aku tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kita pertahankan satu benda itu berdasarkan kepada ilmiah, ilmu. Dan kita kena tahu kebenaran itu bukan milik kita. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu mai daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya duk fikir, saya duk bertengkar teruk-teruk sangatlah bab surah Kahfi, bab orang bab ashabul Kahfi, bab tu saya duk panjang cerita. Baca ada kefahaman ilmu, jangan sampai kita caci maki hak belah ni, jangan kita sampai caci maki hak tu ni. Tu sah. Benda yang kita katakan, contoh macam kita sebutkan tadi, sahibihi berkata kepada sahabatnya, Nabi berkata kepada sahabatnya. Contoh, kalau orang tak terima, orang kata Sayyidina Umar ni bukan sahabat Nabi kot, Sayyidina Osman bukan sahabat Nabi kot, Sayyidina Salman Al-Farisi bukan sahabat Nabi kot, sahabat ni bukan sahabat ni, tak apa, boleh diterima pakai lagi ataupun boleh dimaafkan lagi. Hanya jatuh fasik saja orang yang duk pergi kata lagu tu. Tapi siapa-siapa yang duk pergi kata Sayyidina Abu Bakar tu bukan sahabat Nabi, bukan takat fasik, kufur terus dia. Kerana apa? Dia telah tolak satu ayat Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Kata Nabi SAW li sahibihi, kata kepada sahabat dia. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Fil ghar. Pasal apa ghar? Dia ada perbezaan. Al-ghar, gua. Al-kahfi, gua. Dua-dua gua. Tetapi dalam bahasa Arab ni dia ada perbezaan sikit. Kalau kata kita sebut gua cuma berbeza tempat je lah. Gua apa? Gua Niah. Gua mana? Gua Kelam. Gua apa? Sebut gua, semua kita bagi gua. Hak duduk di gunung ada lubang boleh masuk, semua gua. Tapi orang Arab tak. Kalau ghar
dalam bahasa Arab, ghar itu hanya menunjukkan kepada satu ruang dalam gua, yang ruang tu kecil, yang boleh masuk seorang dua ataupun dua tiga orang sahaja. Manakala kahfi pun gua juga, tapi gua yang boleh dimasuki oleh ramai orang, 10 orang, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sekampung. Itu disebut kahfi. Maka ghar dengan kahfi benda yang sama tapi tak serupa. Dua-dua gua tapi satu kecil, satu besar. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, apabila disebutkan ketika mana Nabi nak naik pi ke Gua Hira sebelum diutus ataupun diangkat menjadi Rasul, Nabi sambil duduk berjalan, Nabi dengar ada bunyi orang duduk bagi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kali tak ada siapa, ada batu Nak naik atas bukit bukan ada binatang apa, ada batu Tuan-tuan, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul pun, batu-batu ni hak duduk jalan, duduk keliling jalan Nabi ni duduk bagi salam dah kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.